Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kita punya majlis sesi sembang kripto ni dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So untuk permulaan kita berdoa sikit supaya kita punya majlis ni diberkati insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon pada malam ini, Ya Allah, supaya kami dapat berkongsi pengetahuan kami dan memandangkan ilmu kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah sesi malam ini supaya kami semua dapat menggunakannya untuk menambahkan ilmu kami dan menguntungkan trading saham dan kripto kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Okey, kita baca sikit Sayyidul Istighfar, yang mana fadilat dia, barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan yakin ketika petang hari lalu meninggal di malam harinya, nescaya dia akan masuk syurga, dan demikian juga apabila di pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari 7/150. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma khalaqtu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Oleh itu ampuni aku kerana sesungguhnya tiada dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Amin. Okay, kalau perasan Min ada bagi tazkirah, ada kira menyelitkanlah dalam grup VIP sendiri, dalam grup channel, perkara-perkara yang berkata macam mengingatkan kembali lah tujuan asal kita ni dijadikan, dan juga kena ingat kepada yang untung saham yang banyak, kita cuba supaya keuntungan tu tidak memesongkan hati kita lah. So hati manusia ni sebenarnya dia senang berbolak-balik. Jadinya andai kata bila rezeki kita bertambah, especially dalam trading saham ni, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak dipesongkan hati lah. Mana kata kalau makin kaya tu makin banyak bersedekahnya, makin tinggi zakatnya, makin banyak dia membahagikan keluarga dia kan. Mungkin dulu tak pernah travel overseas kan dengan family. Now sebab ada duit lebih tu, kita pergi travel overseas dengan family. So benda-benda ni dia penting supaya kita tidak lari
Tidak dia kaya tapi berjaya di dunia akhirat lah. So tu pun Min pun ada pesan, so kena ni lah, beringat lah apa itu cryptocurrency. So basically cryptocurrency ni adalah mata wang digital yang mana dia diletakkan dalam blockchain. Okey. So apabila ia diletakkan dalam blockchain tu, ia menyebabkan tidak boleh dimanipulasi oleh sesiapa pun. Dan dia tidak terefek terhadap ekonomi dan politik lah. So nak senang faham, dia mata wang dia macam duit kertas sekarang tapi dalam bentuk digital lah. Dan dia pula disimpan dekat blockchain. Itu adalah cryptocurrency lah. Dan kalau mengikut news-news yang saya baca, yang saya tengok, ada beberapa negara dah mula untuk menjadikan cryptocurrency ni sebagai salah satu mata wang untuk urusan rasmi lah. Dan kenapa benda ni wujud? Okey, kalau korang perasan lah sebenarnya kan, dulu urus niaga lebih bergantung kepada emas. Trading tu, pertukaran wang tu dia disandarkan pada emas. Okey, lepas tu bila mana US dia nak menguasai ekonomi dunia, so dia mewujudkan suasana yang mana US dollar tu sebagai main currency between countries around the world tau. Okay. So yang mana that US dollar tu dia masih lagi bersandarkan kepada satu sandaran, iaitu saya rasa masih lagi emas lah. Tetapi apabila zaman makin meningkat, maksudnya makin ke hadapan, wujud situasi yang mana kekurangan duit untuk dibelanjakan oleh kerajaan US. So apa yang dibuat? Itu yang dipanggil sebagai print duit. Dia ibarat kata bank tu keluarkan duit lah. Bank US tu dikeluarkan duit USD, US dollar. So bila benda ni duit tu boleh di-print, bermaksud supply akan bertambah. Dan disebabkan tu timbullah idea yang mana untuk balik asal kepada emas. Dan pada masa tu juga timbullah pasal cryptocurrency inilah, yang mana dia nak supaya currency tu bersandar, bukan hanya aku nak duit aku print je lah, macam tu. Itu yang timbul pasal cryptocurrency ni. Okey. Lepas tu cryptocurrency yang pertama dibuat oleh Satoshi something lah, Nakamoto nama dia, yang mana dinamakan Bitcoin lah. So pada masa tu Bitcoin diwujudkan dalam sistem blockchain, tapi dia tidak diterima ramai lah. Tak terima ramai, cumanya Satoshi ni dia dibijak yang mana dia dapat buat sesuatu yang tak ada value menjadi ada value. Sebab kena ingat, untuk orang terima cryptocurrency ni, that currency mesti diterima ramai. Contohlah kan, macam saya lah, saya nak buat, kita panggil easy trade currency. Boleh? Boleh. Kos untuk create satu currency lebih kurang dalam RM30,000. Cuma sekarang ni saya kata saya buatlah easy trade cryptocurrency. Lepas tu saya pun promote kat orang, kau pakailah, kau belilah aku punya easy trade cryptocurrency ni.
nanti boleh berjual beli. So part yang ni yang paling payah sebenarnya, sebab nak mewujudkan satu currency yang mana orang boleh terima dan orang boleh accept dan dia value. Dan value tu makin meningkat. So di Satoshi ni yang pioneer lah. Dan nak lagi menariknya, pada masa dia buat Bitcoin, orang tak tahu pun siapa yang buat Bitcoin. Kata macam Min lah kan. Min dia sembunyikan, dia tak bagi tahu ni siapa. Tapi aku buat Bitcoin ni, aku belilah Bitcoin ni. So sampai beberapa tahun barulah orang tahu, okey, nama yang buat ni adalah Satoshi. So power tak powernya, dia boleh mewujudkan satu currency yang orang boleh accept, tapi orang tak tahu siapa yang buat itu currency itu. This is Satoshi ni lah, dan dia yang buat Bitcoin. Okay, so Bitcoin ataupun cryptocurrency ni, dia siapa pun yang boleh harga turun ataupun naik Bitcoin ni. Yang mana dia totally bergantung kepada supply dan demand terhadap sesuatu coin. Okey, kalau perasan tadi, masa starting point Bitcoin tu, dia bermula dengan harga 0.007 USD pada tahun 2009. Pada masa tu orang tak pandang satu Bitcoin. Dan pada masa sekarang 2017, satu Bitcoin bernilai 2017 betul lah. Betul. RM5,565, yang mana asal kos nak beli Bitcoin tu USD 0.007. Nampak tak? So kalau kita convert kepada USD kan, kita lihat. Okay. Kalau perasan ni kan 0.3, ada 3 titik kosong belakang. Dan pada tahun 2017 dia berharga 1,278. Dan 007 tadi berada dekat sini tadi. Yang 5 ni. Sebenarnya ni kosong lah. 007. So itulah gandaan semasa untuk Bitcoin ni lah. So potensi untuk cryptocurrency ni, saya boleh kata ia sangat berpotensi lah, cryptocurrency. Pada mana-mana orang yang dah mula bermain, dah mula trade, dah mula menyimpan cryptocurrency ni, sebenarnya dah bermula pada langkah yang betul lah. Cuma, sekejap lagi saya akan cerita apa masalahnya terhadap cryptocurrency lah. Dan cryptocurrency adalah satu pelaburan ataupun trading yang sangat berisiko tinggi lah. Sebab cryptocurrency dia ada banyak stages. Okay, baik. So jenis crypto saya boleh namakan ada 3 jenis lah. Yang mana first kali Bitcoin. Ini adalah father lah, father crypto lah. Kira ibarat macam ni legend lah kan, ni legend. Lepas tu dia ada coin-coin lain yang mula berkembang, yang mana ia lebih kurang untuk meniru, boleh kata menirulah kot, fungsi Bitcoin, tapi dia ada special usage di sendiri. Sebagai contoh, Ethereum. Ethereum adalah cryptocurrency kedua yang terbesar di dunia. Yang mana
Ethereum ni dia diwujudkan untuk dia terkenal dibuat sebab cara untuk sistem blockchain berkomunikasi. Ethereum ni dibuat cara baru lah. Yang mana kalau normal punya cara, ni sedikit pengetahuan am lah, dipanggil proof of work, POW. Yang mana POW ni kita kena settlekan satu formula menggunakan superkomputer, yang mana formula ni sangatlah complicated, menyebabkan electricity power tu terlalu besar untuk dipakai. So Ethereum ni nampak benda tu satu limitation, so dibuatlah satu lagi structure baru dalam crypto dipanggil Ethereum. Dan ada lagi lah, Ethereum, Litecoin, Cardano, Polkadot. So kesemua coin ni sebenarnya diwujudkan, dia ada state dia punya kegunaan masing-masing sebenarnya. Kegunaan maksudnya setiap coin macam Bitcoin, target dia nak jadi salah satu currency utama lah, nak replace duit cash biasa ni. Macam Ethereum, dia ada dia punya purpose dia. Kenapa diwujudkan Ethereum ni lah. Contoh macam saya kan, saya nak buat coin EasyTrade coin, di mana EasyTrade coin ni kita nak buat untuk mana-mana customer yang masuk kelas. Bila kalau dia beli EasyTrade coin ni, dia bayar murah untuk bayar kelas. Mungkin kalau you bayar kelas RM10 duit cash, tapi kalau you bayar dengan EasyTrade coin, you bayar dengan nilai EasyTrade coin tu bernilai RM1 saja. Macam tu. Lepas tu ada lagi satu jenis yang dipanggil nama dia shitcoin. Shitcoin ni kenapa dipanggil shitcoin? Sebab kan saya cerita tadi yang mana untuk kita create satu cryptocurrency ni, dia cost dia dalam 30,000 je. So bila you all Google dekat internet, yang mana korang akan jumpa nanti kripto yang ibarat kata, aku buat kripto ni sebenarnya aku nak scam orang. Okey, contoh ada orang buat dentist coin, yang mana digunakan untuk rawatan dentist. Dan rupa-rupanya ia diwujudkan untuk bila seseorang tu membeli coin tu, orang yang pembuat tu dia akan dia akan dapat menjual dia punya position tau, sebab dia create, dia owner. Contohlah aku create 1,000 unit dentist coin ni, contoh. Aku pun promote pada orang. Aku promote, aku cakap lah dia ni ada potensi lah, naik tinggi lah harga kan. Betul, orang pun mau beli. Yang mana dia hanya release 20 sahaja daripada 1,000 yang petang. Betul, hari harga pun naik tinggi dan terus jendam daripada yang di petang. So harga akan jatuh. Orang yang beli tu dia tak dapat jual, dan dia pula huri-huri dengan duit yang orang beli coin dia tu. So situasi ni dipanggil rug pull. Kalau korang perasan, rug pull lah. Rug pull maksudnya developer yang buat kripto tu dia larikan duit investor ni lah, trader ni. Dan shitcoin ni ada juga situasi yang mana
developer tu dia buat coding untuk create coin tu, yang mana coding tu boleh buat supaya dia curi duit dalam coin tu. So, dan setiap hari ada lebih kurang dalam 2000 coin baru dihasilkan. So, kripto dia ada 3 jenis dekat tadi, dan potensi kripto ni kalau kena cara dia memang tinggilah. Nanti saya tunjukkanlah potensi dia macam mana dan cara kita nak bermain kripto ni lah. Okey. So, yang ni tak apa. Ni saya titil lepas ni. Okey. Okey. So, untuk permulaan kepada klien-klien yang nak trade kripto ni, first kali kalau boleh kena ada wallet sendirilah. Wallet untuk menyimpan kripto ni. So, wallet untuk menyimpan kripto ni ada 2 jenis, offline dan online. Macam kan kita ada kat rumah kan, ada dompet sendiri kan. So, untuk online pun ada dompet dia juga. Yang mana dompet dia yang terkenal adalah MetaMask. Dan saya pakai MetaMask lah. Yang kedua, Trust Wallet. Okey, untuk Ledger dengan Trezor ni, dua-dua ni sebenarnya dia offline tau. Dia macam thumb drive, yang mana thumb drive tu dia store data maklumat coin yang kita ada. Okey. Untuk trader-trader yang baru bermula, bolehlah pakai online. Tapi kalau cryptocurrency yang dipegang tu tak banyak, boleh consider untuk membeli offline punya wallet ni lah, iaitu Ledger ataupun Trezor. Ledger pernah ada kes kena hack. So Trezor tak ada lagi lah. So kalau nak consider, saya cadangkan pakai Trezor lah. Okey. So kenapa ada wujudnya online dan offline ni? Okey. Kena ingat, bila kita bercerita berkenaan dengan digital dan online ni, situasi yang mana online kena hack, kena tiru password, benda tu boleh berlaku tau. So imagine kalau kita memegang beberapa unit Bitcoin, suddenly orang hack kita punya wallet, memang boleh menangis lah sebenarnya. Tu yang timbul wujudnya wallet offline ni, Ledger dan Trezor. So kalau nak selamat sebenarnya pakailah offline punya wallet ni. Allah lah, sebab offline ni dia tak connect dengan internet, dan bila kita nak masuk je baru kita connect dengan PC, dah connect, dah masuk dalam ni, dalam exchanger tu, dan kita boleh disconnect balik. Okey. Okey, then exchanger pula. Apa benda ni exchanger ni sebenarnya? Okey. Contoh korang dah ada dompet dekat online ni. Kita panggil lah, kita anggap kita ada dompet MetaMask. Okey, mesti nak isi duit kan dalam tu. So, untuk isi duit dalam tu, caranya adalah kita kena menukar duit RM kita yang dekat bank tu, kita kena tukar duit tu dalam bentuk cryptocurrency. So, dulu saya menggunakan Binance untuk tukar duit. Tapi bila mana Binance dah kena restrict oleh government Malaysia, saya pun menukar menggunakan Huobi dan KuCoin. Okay. So kenapa perlunya guna kenapa wujudnya menukar ni? Okay.
dia ada beberapa cara untuk kita beli cryptocurrency ni. Satu, kita boleh guna credit card directly link dengan exchanger ni, Binance ke, KuCoin ke, Huobi ke. And then kita boleh beli cryptocurrency. Kita nak beli apa? Bitcoin ke, kita nak beli ETH ke, kita nak beli USDT ke. So itu satu cara. Macam saya lebih suka guna P2P. P2P ni dipanggil P2P P2P cash kot. Macam itulah. So P2P ni kita boleh beli cryptocurrency serendah nilai dia RM60 Malaysia. Dan cryptocurrency boleh dibeli ikut perpuluhan. Contoh, untuk beli satu Bitcoin mungkin kos dia mahal lah. So kita tak nak beli satu Bitcoin, kita nak beli 0.000025 Bitcoin. Harga dia sekian. Kita masukkan duit sebanyak tu. Itu fungsi P2P ni lah. Dan kalau P2P ni bagi saya agak less risk sikit lah. Sebab dia tak terlibat dengan debit card, credit card. So dia just kita buat transfer duit sajalah. Okay. So untuk exchanger ni, untuk tukar duit ni, saya cadangkan KuCoin dengan Huobi. Okay. PancakeSwap dan Uniswap ni juga adalah salah satu exchanger. Exchanger ni dia masa dekat lepas ni saya cerita macam mana nak trading tu, korang akan faham lah kenapa exchanger ni wujud lah. Nak senang faham, secara generalnya aku nak tukar duit. Yang mana bila coin ni naik, aku nak take profit. Aku jual coin ni, aku nak convert kepada ringgit Malaysia. Itu maksud dia lah. Nak senang faham exchanger ni. Okay. So, untuk trade cryptocurrency ni ataupun Bitcoin ni, saya suka trade dekat yang list dekat sini tau. Shitcoin ni. Saya suka trade yang shitcoin. Saya tak suka sangat trade Bitcoin, saya tak suka sangat trade yang saya suka trade yang lebih 2000 sehari coin baru dihasilkan. Nanti saya ceritakan kenapa lah. Okay. So yang ni korang boleh salin lah kot. Sebab ni saya dah kata saya punya list punya cara untuk check lah. Dan tadi kita share lah macam mana. Okay. Cryptocurrency, kalau nak tahu harga dia, macam mana nak determine berapa valuable-nya cryptocurrency tu, kita kena tengok market cap dia. Kalau market cap dia sangat tinggi, bermaksud dia valuable. Cuma kadang-kadang satu cryptocurrency ni dia masih lagi under value sebab tak ramai lagi yang guna. So itu satu. Keduanya, kita kena tengok coin ni berada di exchanger yang mana. Lagi banyak coin tu berada dalam banyak exchanger, bermaksud coin tu legit, lebih legit. Kalau setakat coin tu ada dekat PancakeSwap sahaja, dekat Binance tak ada, dekat KuCoin tak ada, dekat Huobi tak ada, itu ada potensi coin tu mungkin coin yang tak bagus lah. Lepas tu kita kena tengok developer dia, siapa yang buat coin tu. And then keempat, kena tengok pula community yang early adopter untuk coin tu. Kalau korang perasan, SafeMoon masa awal-awal community dia sangat kuat tau. Yang mana community dia ni yang promote to the public, okay, kau belilah, simpanlah SafeCoin ni, SafeMoon ni. So dan tengoklah sampai sekarang kan, SafeMoon sampai berapa dah dia punya return tu. Okay, yang kelima, white paper. Okay, white paper ni adalah satu dokumen
penerangan perjalanan coin ni. Kenapa dia diwujudkan? Apa plan developer ni? Contoh, quarter 1 kita target nak dapat 2,000 follower. Quarter 2 kita nak listed dekat exchanger ni. Sebab makin banyak coin ni listed di banyak exchanger, harga dia akan makin meningkat lah. So dalam white paper ni juga dia akan beritahu apa bila kalau kita hold satu coin ni, apa reward kita akan dapat. Dan keenam, kita akan tengok juga coin tu diwujudkan untuk apa? Apa kegunaan dia sebenar? Sebab ada setengah coin diwujudkan sebagai payment gateway. Ada setengah coin tu diwujudkan untuk mempercepatkan processing dalam blockchain. So it depends. And then yang ketujuh, baca chart guna SOP EasyTrade. So pada mana-mana yang dah mahir SOP EasyTrade, insyaAllah lah ia boleh digunakan dan boleh generate consistent return lah. 8 deposit duit dan masuk duit dalam exchanger. Okay, ni tak ada apa. Okay. So setakat ni secara general teorinya. Okay, ada yang tak faham ke? Kalau ada yang tanya sebab ni saya nak masuk kepada dia punya practical. Okay, boleh. Okay, bagus. Okay. Now kita nak go to the practical sebab yang ni dia punya theoretical. Practical ni agak membosankan sikit lah. Luno okey tak? Luno hanya boleh trade 4 coin saja. Ethereum, Litecoin, XRP, Bitcoin. So saya tidak menggunakan Luno dan Tokenize. Sebab slow kot. Okay. Baik. Now kita pergi ke satu. Saya tunjuk satu lah. Ini adalah satu shitcoin yang dinamakan Project Quantum. Okay. Ini Project Quantum Okay. Ada beberapa ahli dalam tim EasyTrade, termasuklah Min korang tu lah. Min kan. Okay. Berjaya membuat duit dah dalam shitcoin ini. Okay. Kita tengok berapa return dia. Okay. So ada seorang dia masuk dekat sini. Sekejap dia masuk dekat sini kot. Sini saja. Okey. Dia masuk dekat area sinilah. Okey. 469%. 469%. Sini ya saya. Lah. Dekat sini. Okey. 312% dalam tempoh sebulan. Dan dia dah TP kat sini. Dia dah TP kat sini. Dan dia lag separuh daripada unit tu. Right sampai sinilah. Okay. So, kalau korang perasan, tengok kat ni. Ni kan. Ni kan lebih kurang macam palikan. Dan ini dah break downtrend line. Cuma dia tak ada indikator EasyTrade kat sini lah. Sebab dia break. So sama juga situasi ni. Resistance ni dia tak lepas. Dah dia buat macam cup lah kan ni. Cup handle kan. Buat sekali lagi. Dia try sekali lagi. Dan dalam tempoh 1 hari candle ni, return dia 78%. Dan the next day dia buat lagi 70%. Dan masa awal-awal yang ni 21 Mei ni ada geng EasyTrade masuk. Dia masuk tak silap saya lah RM30 kot. Jadi RM3,000 Malaysia. Cuma
dia tak TP. Kan perasan ni Pak, naik dan jatuh. Dia tak TP. Dia TP pada RM600. Walhal kalau dia TP awal, dia dapat RM3,000 lah. So this is the beauty of shitcoin. Memang risk dia sangat. Okay, good. Okay, patut syariah tak? Hukum trading kripto adalah harus. Dan untuk tahu syariah ke tak, kita kena baca dia punya profile. Okay, now kita go. Ni kita tengok macam, okay, Qubit ni macam narik je kan. So, macam mana cara kita nak study? So, dua website yang korang kena. Saya guna KuCoin, Huobi, dan wallet MetaMask. Okay. Satu website yang korang kena selalu tengoklah. Coin market cap. Okay. Kita tengok Ini saya cerita macam mana korang nak tahu dia syariah ke tak. Lepas tu nak study pasal coin ni. Okay. Kita search kat sini. Wow, Shiba Floki. Shit, man. Aduh. Oh. Okay. Sorry lah tadi Shiba Floki ni saya tengok tadi masa tu dalam 300%. Ya. Shiba Floki ni. Masa tu saya tengok petang tadi dalam pukul 5, dia masa tu dekat return dia 300%. Now dah 900%. Okay, saya tunjuk yang Qubit lah, baru kita tengok Shiba Floki ni. Okay. Ada projek quantum kan? Sama tadi kan? Okay, kita klik. Okay, so dalam Coin Market Cap ni, dia adalah satu website yang mengumpulkan information untuk semua cryptocurrency di dunia yang terkenal dan kurang terkenal juga. So kalau orang jumpa satu coin tapi dia tak ada dalam coin market cap ni, ada potensi coin tu kemungkinan tak bagus. Okay. So projek quantum. Okay, contoh macam mana yang tak bagus kan? Bagi tahulah satu. Okay. Bitbox. Okay, Bitbox ni tak ada tak ada dalam ni, tak ada dalam coin market cap Ni ada. Okay. Saya masuk Bitbox ni lah sebelum ni. Tapi bila dah tahu dia ni tak bagus, tak ada potensi kena scam, saya pun exit lah. Dan saya exit pada 100% return lah. Saya masuk dekat sini dalam 2-3 kot. Masa dekat 4 lebih saya dah exit lah. Saya dah TP. Saya dapat lah 100%. Tapi kalau tengok pattern kat ni macam way lah ni. So kenapa saya cakap dia mungkin scam? Okay. Bitbox. Dah ni kot. Bitbox ni kan. Pak. Okay, betul ni. Pak ni Okay, tengok komen dia. That project. Why is here so quiet? Is the project dead? Website suspended. Why? So, ini adalah tanda-tanda kripto ni walaupun dia boleh
dia boleh naik setinggi kan. Berapa persen ni return dia? Kalau kita contoh kita beli kat sini lah. Kat sini ha. Okey. 4,900%. 4,900 kita exit kat sini ya. Dapatlah 5,000%. So 5,000% ni berapa kali tu? Kalau RM100, kalau RM100, 100% dah RM200. Saya rasa dekat belah-belah ribu kot. Okey, berbalik pada yang projek quantum tadi. Okey. So, projek quantum tadi, ini adalah website dia. Kan tadi orang tanya kan, syariah ke tak? Okey, kita kliklah website dia. Ini adalah official website projek quantum. So, okey. Dia beritahu siapa dia punya developer. Ni developer dia lah, tim yang buat projek quantum ni. Lepas tu dia cakap lah, bulletproof, unique tokenomic market restructure. Macam itulah kan. About us. Founder, game. Dia nak buat global marketplace untuk gaming. So kat sini kita tak nampak lah dia punya apa ni, ada dia ni syariah sebabnya. Boleh lah kalau nak membeli, tapi kalau contoh BenQ lah. Wagyu swap. Wagyu swap. Kita Wagyu swap. Wagyu swap asalnya yang tadi kita jumpa. Best memang best, tapi risk dia sangat tinggi So kalau korang nak bermain dengan kripto yang macam ni, laburkan duit yang sanggup burn lah. Burn terkubur aku tak teralat. Tapi imagine lah, letak 30 jadi 3,000 kot. 24 jam. No holiday. Sabtu Ahad pun jalan. Dan dia aktif waktu malam sampai pagi. Wagyu swap. Selu lah ni. Sekejap saya try sekali lagi. Macam itu. Okey, nampak ni. Ni website official Coin Wagyu Swap. Kan sini tulis loteri lah, loteri. So kalau macam ni jangan beli ya. Ni memang non syariah lah. Tapi Wagyu Swap kan. Nampak ni. Dia punya return hari ni, tak silap saya. Ni. Mana? Dari mana-mana. Betul lah. Ini. Hari ni return hari ni 100% Wagyu swap. Monday. Okey. So kita pergi kat tadi balik lah. Kita pergi dekat quantum tadi kan. Quantum.
Okay. So tadi ini adalah official website dia. Okay. Lepas tu community. Okay. So boleh tengok dekat Twitter tau. So untuk cryptocurrency ni, diorang ni famous di Twitter. So klik Twitter. Okay. Kenapa nak buka Twitter ni? Kita nak tengok adakah this developer yang buat projek quantum ni, dia ni legit tak? Dia ni aktif tak? Dia ni konsisten tak nak develop apa ni this crypto. Kalau tengok kan September 12, September 10, okey lah. 9 dia update September 4, 1. Okey. Nampak kat sini okey. Strong lah dia punya developer ni. Oh, secure ke tak? Secure lah sebab bawa AC, official AC. Tapi saya tak pakai lah Luno tu. Okay, so community. Then chat. Okay, kita tengok dia punya Telegram lah. Suka ada 9,000 member. Tutup pintu. Pintu. Okay, nampak. So kat sini dia bercerita apa ni members ni sama ada dia beli ke ataupun dia developer, ada bercerita. So why kita nak tahu nak masuk semua ni sebab kita nak tahu adakah developer tu buat kerja ke tak. Kalau developer dia buat kerja, insya-Allah benda ni this coin akan meningkat dan terus meningkat lah. Okay, white paper saya cakap tadi tu, okay, ni white paper. So ada 14 muka surat pasal white paper dia. Inilah detail dia. Okay. So kat mana nak membeli projek quantum ni? Okay, kita boleh klik dekat market. Kan saya cakap tadi, lagi banyak crypto tu berada. Apa habis? Luar kelas ni. Bising dia. Okay. So, nampak kat sini, dia ada dekat Pancake Swap. Bermaksud, dia belum lagi pergi ke exchanger yang terkenal yang lain lah. Dan andai kata, kalaulah Qubit ni betul genuine, dan dia plan nak jadi macam Bitcoin, which is akan jadi mainstream punya coin, potensi dia sangat besar lah sebenarnya. Sebab sekarang ni harga dia dekat sini tau. Bitcoin tadi dekat 7 dekat sini. Tapi ni dekat sini lagi, dari belakang lagi. Betul? Binance dah kena ban oleh Malaysia. Okay, so now untuk kita determine ataupun nak membaca chart tu, okay. Kalau coin tu tak ada lagi dalam exchanger lain, kan perasan tak ni kan, dia dekat Pancake Swap saja. So kita hanya boleh bergantung kepada chart macam ni lah. Chart macam ni. Kan tadi apa ni? Kita tengok tadi mana ya. 900% tadi. Shiba Floki. Mana ya? Shiba Floki.
chart dia. Nampak chart dia ni. Floki. So nak tahu Floki, Shiba Floki ni genuine ke tak? Kita klik lah sini. So bagi detail lah, diterangkan semua kat sini. So boleh study ya. So kalau tak nak bermain dengan kripto yang macam ni, kita nak pakai IndiGTrade, korang kena cari counter yang apa ni berada di exchange yang terkenal lah. Okey, contoh Gala. Okey, ni Gala. Okey, Gala hari ini dah naik sebanyak 167%. So, macam mana cara dia? Kita buka kat sini. Gala. So, Gala jadi dekat KuCoin. Dekat KuCoin. So, nampak. So, mana nak alihkan ni? Okey, kan lemang kuning ni. Lemang kuning. So, weekly. Chart weekly dia macam ni. Bermaksud dah naik sini dan dia dah rebound. Tapi dia naik tinggi ni. Sebabnya dalam daily dia dah lemang kuning. So, bolehlah standby, tunggu dia pull back dulu. Okey, kalau 4 hours dia dah start tunjuk pull back dan ada support kat sini. So, hopefully dia pergilah kat sini. Pergi dekat support 20 ke. Kalau pergi kat 1 hour. 1 hour. Tak nampak lagi. Okey, dia dah buat structure downtrend lah ni untuk trend frame 30 minit. Downtrend, naik sikit, bawah lagi. So kemungkinan dia akan jatuh lagi ni. So pembacaan chart untuk apa ni kripto ni sebenarnya sama dengan SOP trade. Okey. Kita tengok dekat counter ni lah. Harmony. Harmony ni terkenal lah. Among top cryptocurrency lah. Kita buka monthly. Okey. Jan, February, March. 3 bulan. 5,800%. 59 hari. So harmony. So kita tengok kat sini harmony. Harmony kan. Syariah ke valid ke genuine ke harmony kan. Ni keluar. So dalam coin market cap harmony ni di rank pada tanggal 61. Nombor 1 Bitcoin, nombor 2 Ethereum. Ada 234,000 user coin market cap ni watchlist si harmony ni. So bagi saya dia dah ni patah ni rebound satu end lah satu macam ni tunjuk bawah atas bawah rebound. Kalau tengok break downtrend line ni dibagi. Okay, kita tengok weekly. Lemang besar okey. Sikit. Downtrend, kita naik kan downtrend, rebound 50 tempo 50 dia bagi dan ada lemang kuning kat sini. Okay, now weekly tau. Pullback ada downtrend, touch MA 50, dia bermain kat sini, rebound
memang kuning. Dia naik. Untuk weekly. So now daily dia. Daily dia. Okay. So sekarang tengah sideways dan dia tengah nak pecahkan resisten. Perasan tak ni? Resisten kat sini. Kan dia nak macam nak buat cup. Dia potensi akan jadi dua yang ni. Dia naik. Dia tak lepas ni, dia akan patah balik. Dan dia akan buat second trial untuk lengkapkan dia punya handle. So dia akan naik. Dan sebabnya, kenapa saya expect dia akan naik? Sebabnya, monthly dia. Tengok ni monthly dia. Bawah, atas, bawah. Atas, tak lepas. Dia pergi rebound kat sini. Tu saya nak cakap. Kripto ni macam Min cakap tadi, ada geng ni lah bagi tahu kan. Kat sini dia kata kripto adalah salah satu cara untuk kita percepatkan memantapkan kita punya pengetahuan untuk apply SOP Easy Trade. Apa itu SOP Easy Trade? Tengok kat sheet weekly lah. Sorry. Okay, kita tengok sini weekly. Rebound MA50. Downtrend line. Break downtrend line. Temang kuning. Temang putih, sorry. MA kecil, baru dia di bawah candle. Which is ni lah setup Easy Trade. Dan dia meet. Dan tengok berapa dibagi. 110%, 28 hari harmoni. Dan andai kata dia break ni, dia akan mencari sini pula. So yang tu Allahu Akbar, 800%. 800%. Dan volume kat sini apa? Kalau tengok weekly kan. Drive volume ni. So kalau drive volume bermaksud ramai lagi dalam ni. Dia tak keluar lagi ni. So mungkin jatuh, retailer yang tak tahan jatuh dan dia akan buat balik 4%. So itu satu. Dan ini counter yang baru masuk dalam KuCoin hari ini. 40%. Dan kalau mengikut kepada pattern yang saya tengok sebelum ni, kalau day one dia macam ni, kalau tengok kan macam Moon River. Macam ni. Apa lagi? VTT. Macam ni. So apa lagi? So ni counter-counter yang saya tengah monitor lah. Okay. So kalau risau nak bermain dengan counter-counter yang macam ni, bolehlah masuk dekat ETC yang ada 4 ni kan, ada yang tanya kan, Luno, tokenize kan, boleh main dekat Bitcoin. Okay, Bitcoin, Bitcoin, ETC, okay, okay. So bolehlah beli kalau nak beli kan. Bitcoin tapi sekarang dah jatuh lah, downtrend. Downtrend rasa macam nak beli lagi, nak jatuh lagi, so relax dulu. Tapi this is apa ni, kalau nak main nak trade Bitcoin ni boleh lah. Buka lah time frame kecil. Oh, dah sell signal lah. So jatuh lagi lah. So okay, untuk permulaan kalau nak bermain dan melatih diri untuk trading kripto ni, untuk memahirkan SOP di trade,
So korang letaklah kalau paling minimal lah saya rasa RM50 untuk bermain-main dengan kripto ni. Kenapa saya cakap bermain-main? Sebab nak mahirkan SOP easy trade ni, dia kena banyak baca chart. Kena tangkap. Maksudnya, oh, okey. Kalau dia touch MA50, biasanya akan rebound. Dan kalau uptrend memang akan jadi macam tu. Dan dekat kripto, benda yang sama berlaku. So, untuk dapatkan confidence tu, korang kena selalu trade lah. Satu tu tak laju tau. Kalau kripto ni laju. Dan lagi satu, dia tak ada limitation masa. Kalau bursa, 9 pagi, 5 petang. Kalau kripto ni, 24/7 boleh belajar. Weekend boleh, weekday boleh, malam boleh. So, purpose dia adalah untuk kita mahirkan macam mana kita nak apply SOP easy trade. Okay, kita tengok kita backtestkan ni. Kita backtestkan Bitcoin lah. Tak boleh, ni dah trend lagi. First monthly dulu. Okay, contoh. Okay, inilah downtrend. So dia dah macam dah nak jadi uptrend, tapi kena ingat untuk completekan uptrend, apa syarat dia? Okay, betul lah. Okay, betul. Uptrend boleh sini. Ya. Dah sikit. Ya, mungkin ni. Okay. 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 Pasal nak ni? Kat sini kan. Naik, turun dan syarat dia dia kena retest dulu. Dia kena retest dulu untuk dia naik buat kenaikan yang baru. So inilah. Kalau dia naik ni okey dah firm dah ni. Untuk dia naik tanda keluar dua lemang putih dekat time frame monthly, which is bulan 1 Julai 2020. So kita tengok 1 Julai 2020. 1 Julai 2020. 1 Julai 2020. So minggu ni minggu 30. Okey. 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 Mana ni? Okey, betul dah. Okey. So tak boleh lagi buy signal weekly. Keluar dekat buy signal weekly kat sini. Which is kalau tak nak sini ambil sini lah, boleh juga. Macam ni. First dia break down trend line ni dan dia no turning back lah. Terbaik dah. 300%. So itu yang kita maksudkan, yang mana nampak dia di rebound MA30. Rebound MA20, betul. Dia respect MA20 kat sini. 20. Dia break MA20, dia jatuh dah. Dia tak cantik lah. Now dia dah rebound kat MA50. Okay. So itu adalah macam mana cara untuk kita trade dekat cryptocurrency ni lah. So kalau yang trade guna tokenan dan Luno, korang hanya boleh trade 4 jenis token cryptocurrency saja. Tapi kalau korang menggunakan exchanger lain, sebab cryptocurrency ni
Dia ada setengah exchanger tak ada cryptocurrency ni. Contoh. Contoh kau pakai Huobi tau. Ini Huobi. Huobi ni adalah salah satu exchanger macam Binance. Dan Huobi korang boleh tukar duit Malaysia untuk beli kripto. Tapi korang tak dapat beli kripto-kripto yang terkenal, contoh macam BNB. Sebab korang kena ada BNB untuk beli konten-konten yang macam ni, yang Loki ni, yang macam Qubit ni. Qubit ni kan. So korang kena pakai kripto yang dinamakan BNB ni belakang ni. Korang kena ada BNB baru korang boleh beli Qubit ni. So macam tadi kan, ni Pak ni, BTC USDT. Korang kena ada USDT baru boleh beli BTC ni. So kebiasaannya memang kita start dengan beli USDT dululah. Ringgit Malaysia tu korang convert untuk beli USDT tu baru convert. Nak beli BTC ke, nak beli Bitcoin ke, nak beli BNB ke, nak beli Ethereum ke. Sebab USDT ni dia universal lah. ETH USDT. So kat kanan ni dia tunjukkan kat mana dia boleh dibeli lah, selain daripada dekat website CoinMarketCap tadi. So macam saya banyak menggunakan KuCoin. KuCoin. Okey. Takat ni boleh faham ke? Pening dia punya ni, dia punya apa cara untuk membeli ni. Dia tidak cryptocurrency ni dia tak ramai yang bercerita lah. Sebab dia source of information pun tak banyak. Tapi bagi saya kena explore, masing-masing boleh explore, masing-masing boleh mahirkan, sebab return dia memang wow lah. SRP. Oh, SRP. Okey, kita tengok SRP. Macam mana situasi dia sekarang? SRP. Oh, okey. Kita tengok monthly. Monthly still lagi boleh consider macam nak uptrend, dan ni drive volume. Boleh consider drive volume, cuma sekarang ni 13 September. So ada lagi hampir setengah bulan lagi, kita tak tahu situasi. Dan dia macam kat sini dah macam rebound structure, rebound MA20 untuk monthly. Okay, kalau weekly pula, weekly macam dia nak mencari MA50 ni balik ni, ataupun dia akan rebound dekat MA30 ni weekly. Tapi untuk minggu ni pun drive volume juga, sikit sangat yang menjual ni. Okey. So ada dua support kat sini, SRP 50 dengan 200. Macam nak jatuh lagi ni. Mungkin dia akan rebound kat sini kot. So kalau siapa yang ada rugi, ada tengah rugi, saya nampak full je dah dulu. Dan kalau tengok sini pun daily MA 200 dengan 50 dah crossover. So kalau ikut pattern, okey. Cantik. Tengok MA 50, MA 200 crossover. Kan sama, macam sama je ni.
Betul tak? Okay. Kan? Betul tak? Sama kan? Situ kat sini. Dia jatuh. Jatuh kan ni? Daripada jatuh, dia akan main dekat sini, sideway. Lepas tu dia akan naik balik. So itu yang saya nampak lah. Dan dari segi mandi memang dia uptrend pun. Dan mungkin dia nak mencari balik all time high dia ni, 19 ni. Okay. So setakat ni itu saja yang saya nak share untuk cryptocurrency. Dan kalau boleh tengoklah kat sini kan, dia Ifah. Okay, apa-apa nak tanya tak? Oh, saya biasanya semua ni tak tahulah korang ni faham ke tak. So, tak faham je ni. Aku tak sampai je apa yang saya nak cuba sampaikan ni. Clear ke? Ada orang tanya ke? Dia tanya, "Oish, nak buka macam mana akaun?" Senang je. Register. Saya jadikan register dekat KuCoin. Pergi kat KuCoin. Ni. KuCoin. Pergi kat KuCoin ni, register. Lepas tu masuk duit. Masuk duit. Kalau nak. Oh, dia ring. Sekejap dia. Saya bagi. Sekejap mati. Okey, nak bank in duit tu guna online banking. Di mana dalam platform KuCoin tu korang cari link klik P2P. P2P. So kat P2P nanti bank in duit kepada orang yang buat urus niaga tukar duit. Dia akan, contohlah tuan nak beli USDT kan, so tuan lah bank in lah duit RM untuk nilai USDT tu. Senang perkiraan dia RM4 1 USDT. So convert kepada USDT dululah. Okay, kalau tak jumpa cara, boleh juga Google dekat tengok kat YouTube. Type P2P. Betul. Keluar duit pun pakai P2P juga. Betul-betul? P2P juga. So, rasa tak ada apa-apa lagi kot So, ada apa-apa nak tanya lagi ke? So, okay, beres. So, kalau ada yang tak faham, nak tanya apa-apa pasal kripto, just boleh juga PM saya dekat Telegram tu. Saya cuba menjawab apa yang saya tahu. Setakat ni saya, ya betul, Cik Fatih. So saya memang sekarang ni banyak jugalah trade kripto lah. Share pun trade juga. Tapi sebab kripto ni kita nak mahirkan lagi SOP trade lah kan. Tak ada. Tak ada. Tak ada grup kripto. Cuma saya adalah sembang-sembang sikit, tanya sana sini sikit, baca-baca. Tu yang boleh sembang sikit ni pasal ni. Bawah sini je betul. Sebab kalau tak nak P2P yang tu lah guna boleh Cik Farhan boleh ni boleh share nak share screen Farhan. Okay, stop. So konsep dia sama je untuk P2P ni sebab benda ni untuk orang yang tak pernah buat memang pening lah. Saya dah end. Suara tak ada Farhan. Suara tak ada.
Sila. Oh, okey. Okey. Baik. So, mana Huobi. Okey. So, dalam kita pakai platform Huobi ni untuk P2P. Dia sama juga fungsi macam apa ni, KuCoin. Okey. So, first kali korang kena pergi dekat bahagian P2P market ni. Yang mana kita nak membeli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pilihan coin. BTC, USDT, ETH, HT, EOS, HUSD, SRP dan LTC. So, untuk memudahkan masuk duit dan beli USDT. Kan yang Cik Farhan dah tik kan, USDT. So, kat bawah ni dia tunjukkan orang perseorangan yang buat urusan tukar duit ni daripada RM nak convert kepada USDT, sebab dengan USDT baru kita boleh beli kripto lain. So macam Zijian ni 96 ni, dia ada 19,000 USDT dan korang boleh beli dengan dia minimum RM8,000, maksimum RM80,000. Fee dia RM4.23. So kalau untuk permulaan buat sikit je. Tunjuk yang ni 100. Ada lagi bawah lagi, ada RM60. Tak ada. Okey, lagi next. So makin ke kanan makin mahal fee dia. Okey, nampak ni. Zoe. RM60. Oh, tapi pakai Tashengo je. Tu ada. Nice Malaysia guy. Okey, klik buy USDT. Okey. So, masukkan RM60 tu, korang akan dapat 14 USDT. So, fee dia dekat kat situ RM4.28. So, scroll belah kiri tu bawah sikit. Atas sikit. Sikit je. Okey. So, dengan Nice Malaysia Guy, Nice Malay Guy ni, bila korang klik confirm, dia akan bagi tahu kena bank in duit RM60 ke akaun Maybank dia. Lepas tu, dalam bahagian reference untuk membeli transfer duit tu, jangan tulis USDT ke, Huobi ke, crypto ke, coin ke. Kalau korang tulis, dia takkan release duit tu. So tulis lah, contoh nombor IC ke, ataupun cakaplah apa ni, nombor 1 ke. Kenapa tak boleh cakap Huobi semua ni? Kalau bank negara dapat detect this Nice Malaysia Guy ni, Nice Malay Guy ni, dia akan freeze account dia. So bila mana korang klik confirm, korang boleh chat dengan Nice Malay Guy ni. Boleh klik confirm. Okey, mana atas? Sekejap. Buat lagi. Mana Nice Malay Guy tadi? Tak ada dah, hilang dah. Rusdan. Boleh jugalah. Info. Dia dah bagi tahu nombor telefon kat sini. Lagi mudah. Maksimum. Oh, dia tak ada duit. Maksimum RM85. Oh, dia tak ada duit. So, tak boleh lah dengan dia ni. Letaklah berapa dia beli minimum. Dia tak boleh ni. Dia cari orang lain. Maksimum dia ada duit tu. Aku tak ni. Cari orang lain lah. So, ada. Nice. Sikat. 10. Okay. So, korang boleh call dia tau. Call dan chat dengan dia.
Type ni bawah ni. Kat bawah tu ada type kan? Bawah lagi, bawah lagi. Okay. Type tu. Atas sikit, situ. Situ boleh type. So cakaplah kat dia, saya nak transfer duit, nak beli USDT. So lepas buat bayaran, korang bagi receipt pada dia. Dia akan masukkan duit USDT dalam akaun Huobi korang lah. So dia bagi dah bank detail dia kat sini. So korang kena BI RM60 ke akaun dia. So dia akan masukkan 14.0186 USDT dalam akaun Huobi korang. Dan lepas tu bolehlah kalau nak membeli cryptocurrency kalau dekat Huobi ni. Okey. Clear ke? Dan boleh kita cakap. Bolehlah kot. So macam itulah caranya. Masih boleh masuk market. Okay. Search ETH. Search kanan ETH. Boleh tekan kanan. Kenapa tak ada volume? Kenapa tak ada gerakan? Okay. So kat sini kan kita dah beli USDT kan. So dia akan pilih kat bawah ni. Available USDT berapa. So boleh beli ya. Nak habiskan USDT tu masuklah sampai total tu. Tu harga semasa lah. Dan boleh buy ETH tu. Nak boleh buy limit boleh, nak beli buy market pun boleh. Market ni dah ambil harga semasa lah. Buy limit kita masuk order lah. So sebelah kanan dia punya market order, market price lah. Atas harga best sell. Betul, best sell. Bawah best buy. So, sama je konsep macam beli saham. Bawah ni kalau bulat tu kalau orang tak nak tulis amount ETH kan berapa nak beli. So letak je lah 100% kalau pergi kat bulat tu bawah sekali tu tu dia ambil 100% available budget korang. So tak ada apa dah, mesti dah lewat kita ni sampai 10.40 dah. So tak ada apa-apa. So kita endkan kita punya sesi ni. Okay, diharap kalau yang untuk kripto ni saya rasa memang korang akan banyak learning untuk permulaan. So kalau masih ada yang tak faham, dia boleh PM. Saya cuba terangkan. Mana yang tak faham tu saya cuba guide step by step dia macam mana pun boleh, tak ada masalah. And then itu sajalah buat sini. Okay, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as al-insana al-hus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.